Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Oktober bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Wanita kurang siuman pandu kereta rempuh motosikal, 3 pelajar UiTM maut. Juga kanak-kanak GIHSBH sudah mula sesi pembelajaran formal. Satu jawatan kuasa khas akan menyediakan modul pemulihan akidah untuk kanak-kanak yang menjadi mangsa doktrin Global Ikhwan Services and Business Holdings Sedang Berhad GISBH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, jawatan kuasa itu terdiri daripada 6 pakar dan diketuai oleh Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Ahmad Fawaz Fazil. Jadi saya telah amanahkan kepada Ustaz Fawaz Fazil berserta dengan 5 orang pakar akidah ini untuk bangunkan silibus tersebut supaya kita akan dapat bukan saja memulihkan akidah pengikut-pengikut yang dewasa ini, tetapi juga yang anak-anak ni, sebab anak-anak ni dia akan confuse sebab dia orang ni memang dah diajar oleh orang dewasa jadi perlu dipulihkan. Jadi untuk pulihkan akidah anak-anak ni, dia tak sama macam yang orang dewasa. Dia punya teknik dan cara itu berbeza. So yang inilah yang akan dibuat oleh jawatan kuasa khas tersebut. Tambahnya, jawatan kuasa itu diberi tempoh 2 bulan sehingga hujung November ini untuk menyediakan silibus khusus bagi memulihkan akidah kanak-kanak terbabit. Jelasnya, modul itu akan dibangunkan berdasarkan modul pemulihan akidah sedia ada oleh JAKIM. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian selepas pelancaran Simposium Al-Quran Sedunia di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Simposium anjuran JAKIM itu bertujuan memupuk masyarakat yang cintakan Al-Quran melalui penyelidikan dan pembangunan terhadap kandungan Al-Quran dalam mentadbir tata kelola kehidupan. Dan anak-anak yang diselamatkan dari premis yang dikaitkan dengan GIHSBH kini sudah memulakan sesi pembelajaran secara formal di bawah Kementerian Pendidikan KPM sejak 1 Oktober lalu. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kesemua mereka yang ditempatkan di beberapa rumah pelindungan diberikan pendidikan formal mengikut modul-modul khas yang pernah dilaksanakan KPM sebelum ini. Kita dah mulakan kelas pada 1 Oktober yang lalu. Saya dan Ketua Pengarah dan KSU Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melakukan lawatan di tempat-tempat anak-anak tersebut ditempatkan, dan alhamdulillah kita melihat perkembangan pendidikan mereka sangat baik. Alhamdulillah mereka sedang mengikuti pendidikan dan bersama dengan kaunselor-kaunselor kita melakukan semua proses pembelajaran dan modul-modul yang kita gunakan untuk memastikan mereka dapat mengikuti pendidikan secara langsung dan secara formal. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Persidangan Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Malaysia kali ke-62 di Kepala Batas Pulau Pinang siang tadi. Kesemua anak-anak itu akan diberikan pendidikan formal dengan modul khas mengikut kohort pra-sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Malah KPM juga akan membuat penilaian kepada latar belakang pendidikan anak-anak tersebut sebelum menempatkan mereka ke institusi pendidikan di bawahnya untuk proses pemulihan. Baik, JAKIM telah menyiapkan laporan lengkap berhubung video tular di media sosial melibatkan seorang pendakwah dan sekumpulan pelajar dalam majlis yang mengalunkan bait tertentu dalam bahasa Arab. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, kasidah yang dialunkan itu memuji guru mereka secara keterlaluan. Datuk Dr. Sirajuddin melalui satu kenyataan berkata Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dan Jabatan Mufti Kedah sudah dihubungi bagi mencari jalan penyelesaian dan tindakan terhadap isu itu secara tuntas. Jelasnya video itu menunjukkan sekumpulan pelajar dalam satu majlis mengalunkan kasidah mengandungi bait-bait bahasa Arab yang memuji guru mereka secara keterlaluan. Susulan pemakluman itu, JAKIM berharap isu tersebut reda dan tidak timbul perpecahan dalam kalangan masyarakat. Tambahnya, JAKIM akan terus memberi penjelasan kepada masyarakat Islam berkaitan kefahaman akidah yang sahih berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Tiga penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun maut manakala seorang lagi parah selepas dua motosikal dinaiki mereka dirempuh kereta di Jalan Pantai Sura Dungun malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun Syarizal Syamsuddin berkata pemandu wanita yang merempuh motosikal itu menunjukkan tanda-tanda masalah mental. Syarizal berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.26 malam sebelum menggerakkan 10 anggotanya ke lokasi. Beliau berkata laporan awal mendapati nahas itu membabitkan dua motosikal Yamaha LC135 dan Yamaha Y15 yang ditunggang mangsa berusia 20-an dan kereta Honda CR-V dipandu seorang wanita. Tambah Syarizal, kereta berkenaan merempuh kedua-dua motosikal itu dari belakang ketika mangsa dalam perjalanan ke universiti dan satu daripada motosikal itu terseret hampir 60 meter. Jelasnya, kedua-dua penunggang serta pembonceng Yamaha LC135 maut, manakala seorang yang menaiki Yamaha Y15 cedera dan seorang lagi meninggal dunia. Katanya, ketiga-tiga mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dan disahkan petugas perubatan. Beliau berkata pemandu wanita berkenaan yang ada tanda-tanda masalah mental berjaya keluar sendiri dari kenderaannya yang terbabas ke dalam longkang. Wanita itu kemudian dibawa ke balai polis untuk diambil keterangan. Ujarnya mangsa yang cedera dihantar ke hospital manakala 3 mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu UiTM Cawangan Terengganu menerusi kenyataan dikeluarkan berkata 3 mangsa yang meninggal dunia ialah Khairil Anwar Jamaluddin, Muhammad Akmal Mat Tukirin dan Ku Adib Aizat Ku Azmi. Manakala mangsa yang cedera parah ialah Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan. Muhammad Ammar Danish dirawat di Hospital Dungun dan dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Dan wanita yang merempuh dua motosikal sehingga menyebabkan kematian 3 pelajar UiTM Dungun malam tadi direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman sehingga Ahad 13 Oktober terhadap suspek berusia 49 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nur Amira Fatihah Osman. Suri rumah yang mempunyai 3 anak dan dipercayai kurang siuman itu tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Terengganu pada jam 9 pagi tadi dalam keadaan seperti terpinga-pinga. Terdahulu, Timbalan Ketua Polis Terengganu Datuk Wan Rukman Wan Hassan berkata, dalam kejadian kira-kira 7.35 malam itu, 3 mangsa yang meninggal dunia adalah Muhammad Akmal Mat Tukirin, 25 tahun, dari Muar Johor, Ku Adib Ku Azmi, 20 tahun, dari Sungai Buloh, Selangor, dan Khairil Anwar Jamaluddin, 20 tahun, dari Ampang, Selangor. Manakala Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan, 20 tahun, dari Kuala Lumpur, cedera parah di pinggang dan sedang dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Difahamkan kejadian berlaku ketika keempat-empat mangsa selesai makan malam dan dalam perjalanan pulang ke kampus. Siasatan awal mendapati suspek dan mangsa datang dari arah sama iaitu dari Kuala Dungun ke Teluk Gadong. Katanya perempuan itu menyebabkan 3 daripadanya meninggal dunia di lokasi kejadian akibat patah tulang leher, cedera di kepala dan dada, manakala seorang lagi masih dirawat di Hospital Dungun. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jamaluddin Hussein, bapa kepada Khairil Anwar, berkata dia pernah kehilangan anak sulung akibat nahas jalan raya 7 tahun lalu. Dan kali ini insiden sama pula menimpa anak bongsunya. Lebih memilukan apabila kedua-dua anak lelakinya itu meninggal dunia pada bulan dan masa yang lebih kurang sama. Jamaluddin berkata anak sulungnya dijemput ilahi pada 3 Oktober 2017 dalam kemalangan jalan raya di Senawang Negeri Sembilan. Menurut Jamaluddin, dia menerima kabar hiba yang menimpa Khairil Anwar itu kira-kira jam 9 malam tadi dan bergegas ke Dungun Terengganu dan tiba pada jam 3.30 pagi. Abang dia pun meninggal juga aksiden kemalangan pada 7 tahun lepas. Bulan yang sama, tarikh yang lain. Masa yang saya terima telefon, waktu yang sama. Time yang sama saya terima berita kematian dia. Cik Mas, kita tak sangka lah apa insiden yang pernah berlaku anak kita berulang balik dekat berulang balik. Mana pembuka dan penutup. Mana yang lelaki, yang sulung, yang bongsu pun lelaki. Mana saya dah tak ada anak lelaki. Katanya kali terakhir dia dan isteri Norma Muhammad Nur bertemu dengan anak bongsu daripada 5 beradik itu ialah pada 6 Oktober lalu ketika menghantarnya ke Dungun untuk memulakan semester baharu.
Jenazah Khairul Anwar akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam UK Perdana. Selepas ni, transgender dituduh dera dan patahkan kaki anak angkat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang juru solek didakwa di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap seorang kanak-kanak lelaki 2 tahun lalu. Mangsa yang berusia 6 tahun itu merupakan anak angkatnya. Tertuduh S. Asuk Kumar, 35 tahun yang juga seorang transgender bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil di hadapan Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi. Tertuduh sebagai seorang yang mempunyai pemeliharaan terhadap kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun ketika kejadian telah menyebabkan kecederaan sehingga patah kaki kanan. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Desa Rusa Batu Empat Port Dickson lebih kurang pukul 7.30 petang pada 3 November 2022. Sumbangan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM20,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dan perlu melapor diri di balai polis sekali sebulan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 29 November depan. Pada 8 Oktober lalu, media melaporkan jurusolek antara 3 lelaki yang ditahan polis susulan penemuan seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun dalam keadaan tanpa pakaian dengan kesan luka pada badan dalam bilik sebuah rumah di Batu Empat Port Dickson. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Maslan Udin berkata, kesemua suspek berusia antara 32 hingga 36 tahun itu ditahan kira-kira pukul 3 pagi pada 3 Oktober lalu di Taman Desa Rusa dan Taman Dataran Segar di Lukut. Kita ke laporan seterusnya. Seorang bekas wartawan di Reman 5 hari bermula hari ini selepas disyaki meminta dan menerima suapan berjumlah RM48,000 daripada seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan darjah kebesaran Negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk Seri tahun lalu. Perintah tahanan Reman terhadap suspek wanita berusia 42 tahun sehingga Isnin depan dikeluarkan Magistrate Mahkamah Air Keruh Nur Syaliati Muhammad Sobri. Terdahulu, suspek yang memakai pakaian lokap berwarna jingga tiba di Kompleks Mahkamah Air Keruh kira-kira pukul 9 pagi dengan diiringi pegawai SPRM dengan menaiki kenderaan khas. Difahamkan wanita itu ditahan pada pukul 3.45 petang semalam selepas diminta hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Suspek dipercayai meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang ahli perniagaan sebagai balasan bagi mendapatkan pengurniaan gelaran Datuk Seri sempena Majlis Pengurniaan Darjah Kebesaran Negeri pada tahun lepas. Siasatan awal mendapati wang rasuah yang diterima suspek dimasukkan ke dalam akaun peribadinya dan berlaku puluhan transaksi kemasukan wang dari tahun 2022 hingga 2023. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Adi Supian Syafi'i ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 16-A SPRM 2009 dan sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mana yang tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun. Banjir gelombang ketiga yang melanda Kedah mengakibatkan laluan di kawasan Derang dari Bukit Pinang di Alor menghala ke pokok sena terputus. Berikutan kawasan itu dinaiki air selain arus deras. Berikutan itu, polis dan bomba membantu menyelamatkan 12 mangsa yang terperangkap di Kampung Bukit Mukim Derang hari ini. Menurut mangsa Muhammad Nasuha Muhammad Tajuddin, tali air yang berada di belakang rumahnya melimpah lalu memasuki kawasan rumah pada jam 5 pagi tadi. Katanya air yang naik dengan cepat sehingga mencecah 1.5 meter telah menutup jalan utama dari rumahnya untuk keluar ke jalan utama. Bimbang akan keselamatan keluarga, dia terus menghubungi bomba untuk memindahkan mereka ke pusat pemindahan sementara PPS. Macam risau saya yang utama saya ni. Kata benda ni saya tak risau. Tok dengan tok wan saya. Yang tu ya, nyawa lah. Anak-anak saya apa semua. Saya kalau tak boleh pi pun tak apa. Ni ikutkan hati memang saya tak mau pi. Saya nak tunggu rumah. Biasalah musim-musim banjir ni, risiko jauh rumah ni memang tinggi lah. Sebab
Di sini memang selalu ada pecah-pecah rumah yang kita jaga-jaga. Seorang lagi mangsa banjir, Syariza Ahmad, berkata gelombang ketiga yang melanda kali ini lebih buruk berbanding gelombang pertama dan kedua masing-masing pada 18 dan 27 September lalu. Kali ini jalan banyak terputus so saya ambil jalan selamat lah untuk keluar pada saya punya kediaman ni. Nak keluar tak boleh sebab saya pun baru di sini. Tak biasa. Saya takut tu lah. Kalau ada bot boleh, kalau cakap motor tak lepas ambil tusan untuk keluar. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, Wan Muhammad Hamizi Muhammad Zin berkata, pengalaman menghadapi gelombang banjir pertama dan kedua yang berlaku bulan lalu menyebabkan sebahagian besar penduduk sedar dan memberi perhatian kepada amaran bahaya banjir dan mematuhi arahan berpindah ke PPS. Pihak pejabat daerah dan pihak pengurusan bencana daerah pun sentiasa memaklumkan perkembangan terkini tentang paras air, keadaan cuaca. Jadi itu sedikit sebanyak telah memudahkan operasi penyelamatan dilakukan, yang mana masyarakat itu sendiri telah memberi bantuan atau telah memberi kerjasama yang baik kepada semua agensi yang terlibat untuk bergerak sendiri ataupun bergerak sendiri ke pusat pemindahan. Sehingga petang tadi, seramai 3,474 mangsa dari 1,113 keluarga terkesan dengan banjir yang berlaku di Kedah. Baik, kadar bunuh diri di Malaysia merupakan yang kedua tertinggi dalam kalangan negara-negara majoriti Muslim yang terpilih. Perkara ini dibentangkan Dr. Rania Awad, Profesor Klinikal dari Stanford Healthcare, California, Amerika Syarikat, yang berkongsi kepakarannya dalam persidangan antarabangsa kesejahteraan mental dan pemerkasaan wanita. Persidangan itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan memperkukuhkan kesejahteraan mental wanita. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, memetik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Negara (NHMS) bahawa kira-kira sejuta rakyat Malaysia mengalami kemurungan. The National Health and Morbidity Survey for NHMS 2023 has revealed that approximately 1 million people, or 4.6% of those aged over 50 in Malaysia, suffer from depression, which directly opt for a swift action to undertake the necessary actions beyond traditional metrics of empowerment and to focus on the holistic well-being of women, aligned with the theme of the conference. Tegasnya, kesejahteraan mental dan permekasaan wanita memainkan peranan besar dalam kemajuan negara. Persidangan Her Mind, Her Strength, Women Wellness and Empowerment di Ibu Negara siang tadi turut diperkenan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad melancarkan Kautim Car dan Kautim Motor yang menawarkan pelan pelindungan dalam talian terbaru dan komprehensif. Ia melibatkan kenderaan persendirian dan motosikal yang ditawarkan pada harga berpatutan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia Nur Azman Zainal, dengan Kautimka, pelanggan dapat menikmati pelan ansuran untuk bayaran sumbangan tanpa faedah, diskaun serta-merta sebanyak 10% serta perlindungan kemalangan peribadi percuma sebanyak RM15,000 untuk setiap individu dilindungi. We are going direct to customers. We want customers to buy from us direct online, insyaAllah with a good price dengan all the goodies yang macam Cik Sabri sebut tadi, RM15,000 kalau you pakai credit card yang dengan bank-bank yang bagi you 0% installment kan. Jadi benda tu memudahkanlah. So itu tujuan kita hari ini. Manakala bagi Kautim Motor pula menawarkan diskaun serta-merta 10%, perkhidmatan tunda akibat kerosakan percuma dan perlindungan kepada penunggang motosikal. Kautim Car dan Kautim Motor menawarkan perlindungan komprehensif bagi kenderaan persendirian terhadap pelbagai risiko termasuk kerosakan akibat kemalangan, kebakaran, kecurian liabiliti kepada pihak ketiga atau kerosakan harta benda. Selepas Gaza dan Lubnan, Israel luaskan serangan ke Syria.
Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Rejim Israel meluaskan serangannya di Syria apabila meledak bandar Homs yang terletak di tengah negara itu. Dalam serangan awal pagi tadi waktu tempatan, Zionis menyasarkan kawasan perindustrian. Sebuah kilang kereta terbakar selepas Zionis melepaskan bom ke atas premis berkenaan yang berada di kawasan perindustrian Hasia. Turut musnah kereta yang dipenuhi barang perubatan dan bantuan. Zionis sengaja menyerang kilang milik Iran yang dikenali Sabah sekitar jam 1 pagi. Selain itu, rejim Israel juga menyasarkan kedudukan tentera udara dan pertahanan Syria yang disokong Iran dan Hezbollah di Hama bersebelahan Homs. Awal minggu ini, Zionis menyerang selatan Syria dan turut membunuh anggota Hezbollah. Sehari sebelumnya, kejiranan Mezah di Damsyik diserang dan 7 orang awam terkorban. Sementara itu, operasi ketenteraan Israel diteruskan di utara Gaza untuk hari ke-6 berturut-turut. Ia sebahagian daripada rancangan Zionis untuk mengasingkan Jabalia, Beit Lahia dan Beit Hanun dari Gaza City dan memaksa penduduk melarikan diri ke selatan. Ia juga taktik Israel untuk mengawal utara Gaza. Sekurang-kurangnya 64 rakyat Palestin terbunuh akibat serangan tentera Israel. Serangan turut dilancar di kamp pelarian Jabalia dan semalam 15 dilaporkan terbunuh selepas Hospital Al-Yemen As-Said di Jabalia dibom. Hari ini kamp Jabalia dikelilingi tentera Zionis dan pengepungan itu memaksa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menutup sekolah bagi menjadikan institusi pendidikan itu sebagai tempat pelindungan serta hospital. Jalan-jalan di Jabalia penuh dengan runtuhan dari blok bertingkat tinggi yang musnah akibat dibedil. Ketua Agensi Pelarian Palestin PBB UNRWA, Philip Lazzarini berkata, sekurang-kurangnya 400,000 orang terperangkap di kawasan berkenaan sejak semalam. Lazzarini berkata arahan pemindahan terkini daripada pihak berkuasa Israel memaksa orang ramai melarikan diri berulang kali, terutama dari kamp Jabalia. Tambah Lazzarini, beberapa pusat pelindungan dan perkhidmatan UNRWA terpaksa ditutup buat kali pertama sejak perang bermula dan hampir tiada bekalan asas yang tersedia, sekaligus menyebabkan masalah kebuluran mula merebak semula di utara Gaza. Sementara itu, sekurang-kurangnya 22 orang awam terbunuh dalam serangan di sekolah Rufaida di Deir al-Balah hari ini. Kebanyakan mangsa merupakan kanak-kanak dan wanita. Sekolah Rufaida merupakan penempatan bagi ribuan pelarian Gaza. Zionis pula tidak habis-habis mendakwa kononnya sekolah berkenaan menjadi pusat kawalan dan arahan Hamas sebagai lampu hijau untuk membunuh orang awam. Sementara itu, Hospital Al-Aqsa dipenuhi mangsa cedera dari serangan sekolah Rufaida. Peperangan yang memasuki hampir 13 bulan telah memusnahkan sebahagian besar Gaza dan menyebabkan kira-kira 90% daripada 2.3 juta rakyat hilang tempat tinggal dan berpindah randah, manakala 42,065 orang lagi syahid sejak 7 Oktober tahun lalu. Baik, sekian Berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.